Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamman bil khair. Alhamdulillah, pertama dan selamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah yang dirahmati pengurusi majlis, Tok Imam, Tok Bila, Tok Khatib, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, adik kakak, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita nak isi masa yang ada, kebetulan malam ni merupakan malam Jumaat yang kita duk biasa baca suratul Kahfi, yang mana dalam surah Kahfi ni banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Adik-adik semua, ni kali yang kedua tak silap abang mari sini. Abang mari dulu khutbah Jumaat, kebetulan tak ada elektrik masa tu. Walaupun dalam keadaan hujan, alhamdulillah, abang yakin adik-adik yang mari pada malam ini mari dengan orang panggil fikiran yang terbuka dan kosong untuk sama-sama kita isi ilmu, kita ambil manfaat. Mudah-mudahan manfaat dan ilmu ni boleh kita buat klik, kerana apa yang kita nak sebut pada malam ni iaitu kita nak tadabbur daripada suratul Asr. Surah yang pendek ya, ada 3 ayat sahaja. Di kampung apa Alaka baru ni tu, Kok Kian apa nak alik tong tu, ambo tadabbur suratul Kautsar, 3 ayat juga. Malam ni pun kita nak tadabbur. Tadabbur ni maknanya kita ambil manfaat daripada ayat Quran. Sebab apa hamba buat lagu tu? Kalau kita buh tajuk, dia tak lari daripada tajuk tu. Tapi kalau kita pakai mengaji gapo dia ya Allah Subhanahu wa taala nak ayat kita dalam Quran ni, kita akan jadi baca Quran dalam keadaan kita tahu gapo dia Tuhan nak. Hak tu hak sebenarnya. Kalau baca Quran, ramai aku boleh baca Quran. Molek dah baca Quran pun. Jauh sangat dah baca Quran. Bagus. Tapi yang lebih besar daripada baca Quran lagi iaitu tadabbur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran.
Allah Ta'ala kata, kenapa afala yatadabbarun al-Quran, kamu tak mau tadabbur al-Quran? Sebab al-Quran ni dia boleh pecah barang hak terbuku dalam kepala otak kita. Dia boleh pelerang segala masalah-masalah yang kita hadap. Sebab manusia ni dia tak boleh lari daripada masalah. Tak boleh lari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun orang yang ada masalah. Tetapi Nabi meniti dalam kehidupan sebagai Nabi, masalah yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadap dengan betul-betul serah diri pada Allah Ta'ala. Semangatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Nabi ni sebab apa? Sebab ada Quran. Hebatnya umat ini sebab Al-Quran. Jibril, hebatnya Jibril sebab dia yang bawa Quran. Hebatnya orang baca Quran dan sebaik-baik yang Nabi sebut orang yang mengajar Quran, orang yang belajar Quran, sebaik-baik. Hebatnya bulan Ramadan dengan sebab Al-Quran. Hebatnya Lailatul Qadr dengan sebab Al-Quran. Dan hebatnya umat ini sebagai kuntum khairu ummah, sebab umat ini diturunkan Al-Quran kepadanya. Baik, surah yang kita nak baca ni suratul Asr. Surah Al-Asr. Baik, ada yang kakak semua ambo baca dan adik kakak pakai ikut belakang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, surah ni adalah surah Makkiyah. Ada 3 ayat. Dan salah satu daripada surah yang terpendek dalam Quran. Kalau Tok Imam baca surah ni, makmum akak ibu jari sebab pendek. Kalau Tok Imam salah wajah panjang, keruk muka makmum. Tapi kalau Tok Imam baca wal asri kak, rakaat pertama inna a'tayna, lepas tu wal asri, orang pakai saya belakang Tok Imam. Sebab baca pendek. Lorak nak pergi mana tak tahu kok kita. Baik. Walaupun dia 3 ayat, tetapi dia membawa penafsiran yang cukup banyak. Yang cukup panjang. Ya boleh kita ambil pada malam ni, insya-Allah kita buat klik di rumah kita. Gapo sebenarnya Allah Taala nak beritahu. Sebelum mari surah Al-Asr ini dia ada surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalau kita tengok surah At-Takatsur, Allah beritahu surah belum pada ni manusia akan ditanya dengan segala nikmat yang ada di atas muka dunia, hak dia kecap, hak dia rasa. Dan surah Al-Asr lepas pada At-Takatsur ni dia mula dengan masa. Pertanyaan Allah di atas nikmat yang Tuhan beri ada kaitannya dengan masa. Boleh faham ke ni? Belum pada surah Al-Asr ada surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir
kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat akhir summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Latus'alunna, aku akan tanya pada hari akhirat berkenaan dengan nikmat ni. Lalu nikmat ni di antara nikmat besar, nikmat masa. Baik, adik-akak semua, semua orang tahu kita diberi nikmat masa 24 jam sehari. Tak gitu kan? Thailand pun serupa, Malaysia pun serupa, 24 jam. Nikmat masa 24 jam ni, akhirat esok kita akan ditanya oleh Allah ke mana kita bawa pergi masa kita. Ayat pertama le surah ni kalau kita kelih kat besar benar. Dia sebut dan Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan masa. Kita huraikan lagi sikit. Sahabat Nabi SAW, kalau tengok riwayat daripada Ad-Darimi, bahawa sahabat Nabi dan amalan para sahabat, iaitu para sahabat buat perjumpaan mereka dimulakan dengan Fatihah dan akhir dengan tasbih kifarah suratul Asr, yang mana jika dua orang sahabat Nabi itu bertemu, kata riwayat ni, mereka tidak berpisah salah satu daripada mereka kecuali mereka membaca wal asri innal insana lafi khusr, dan mereka pun saling mengucap salam keduanya dengan assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ini amalan sahabat. Sudah majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa natubu ilaik, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu sampai ke akhir. Itu amalan sahabat. Kita boleh amal ke tak? Boleh. Baik. Sekarang ini kita nak tengok ayat yang pertama, wal 'asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ni yang ada kaitannya dengan kehidupan kita. Wal 'asr, Allah Ta'ala kata demi masa. Baik, kita duduk atas muka dunia ni, kita akan alami masa yang Allah Ta'ala bagi secara berperingkat. Mana faham kedok tahu ni? Gini mudah-mudah bahasa kampung dia. Allah Ta'ala jadikan kita belum pada duduk atas muka dunia, masa kita duduk di alam roh. Masa tu semua kita beriman kepada Allah. Masa duduk di alam roh, Allah Ta'ala pun beri alam yang kedua kepada kita, masa yang kedua, iaitu masa kita duduk di dalam rahim. Tak ada apa lagi masa tu duduk dalam perut mak, rasa luah. Dalam perut mak ni kita rasa luah sangat dah, sebab kita tak kelih lagi dunia tu lagu mana. Dunia ni lagi luas, masa tu tak kira lagi. Kemudian mak kita pun beranaklah kepada kita, keluar daripada perut mak. Jadi masa kita kecil, masa tu pun tidak dikira, tak dikira lagi. Cuma mak kita
ayah kita kena ajar masa kita kecil ni dengan akhlak yang baik, dengan amalan yang baik. Sebab apa? Sebab amalan dan akhlak yang baik yang mak kita ajar ni boleh membentuk masa kita dewasa. Kita pun bermulalah masa kita masa kecil. Allah Ta'ala kata la ya'lamuna syai'a, mu tak tahu segapo sekara masa kecil. Mana kita ingat? Allah Ta'ala beri ingatan kepada kita ni masa kita umur lebih kurang 5 tahun, 6 tahun. Waktu pun ingat tak ingat dulu ni, tapi duk berasa ingat lagi peristiwa-peristiwa yang mana ketika mana kita umur 5, 6 tahun. Belum pada balik. Kita panggil apa tu? Panggil zaman kanak-kanak. Oh, zaman kanak-kanak ni lah kalau kita duk menengung semetar atas tangga, duk ingat suka. Duk main gak ikan, duk panjat pohonnya, panjat pohon kayu, duk ukah kok ni, duk meleting kok ni. Oi. Suka. Belum pada tu jadi budak-budak kecil teriak saja la ya'lamuna syai'a, mu tak tahu gapo masa tu. Mak ya boleh royak. Mak dengan ayah kita je boleh royak gapo dia yang berlaku semasa kita kecil. Kita sendiri tak boleh beritahu. Allah Ta'ala angkatlah sikit kita masa lepas pada masa tu jadi masa akhir balik. Kita pun kenal lah dunia sikit. Mulalah nak saing. Ada ayah hantar pergi ngaji, ada ayah hantar ngaji luar negara, pergi luar negara. Ada hak duduk rumah, ada hak menanam sayur, menanam padi, macam-macam lah. Adik kakak boleh cerita semula sejarah zaman dulu. Tak kita kan? Sejarah zaman dulu. Kita hidup dalam keadaan lagu mana? Kita boleh cerita sosok. Gapo yang kita alami, gapo yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita bila zaman kita jadi syabab, jadi pemuda. Ada orang yang hidup zaman pemudanya dengan ilmu, hidup ngaji. Ada orang kerja, jauh kerja, siapa ke Malaysia, siapa ke Singapura. Ada orang hidup dengan ngaji, habis sekolah sini mau atau umur 17, 18 pergi ngaji luar. Ada orang ngaji Pakistan, ngaji Madinah, ada orang ngaji apa ni orang panggil Syria, ada orang pergi di Yaman, rata orang pergi di Mesir. Mesir lah paling ramai orang ngaji. Kita pun ada pengalaman masa ngaji. Klik ngaji rasa nak bini pula. Nikah ada pengalaman masa nikah. Lepas nikah ada anak, ada pengalaman pula jadi ayah. Lepas jadi ayah, ada pengalaman pula jadi tok ki, jadi tok ayah pula. Sapalah zaman hari ni Allah Ta'ala beri usia kepada kita sama 70 ataupun 80. Itu semua perkara dalam hidup ini melibatkan masa. Soalannya, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, maknanya dua perkara Tuhan nak ayat sini. Dua perkara. Perkara yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita fikir berkenaan dengan masa yang ada depan kita yang telah meninggalkan kita ini. Masa tinggal kita. Bukan kita hak tinggal masa. Kita mati, masa itu terus berjalan. Dia kehogi. Sampai bila? Sampai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
inna 'adzaballahi syadid. Suratul Hajj ayat yang pertama. Siapalah perkara hak Tuhan sebut tadi, wahai manusia, inna zalzalatas sa'ah, gegara kiamat amatlah berat, kata Allah. Siapa situ? Siapa hak mengandung anak pun jatuh kandungnya dia, siapa tak ingat mak berbuai anak duk menyusu. Manusia tika tu dalam keadaan mabuk, mereka bukan mabuk tapi mereka tanggung azab Allah yang begitu berat. Masa tu kita ni mungkin ngomong 60, mungkin 70, mungkin 80. Kalau hak Tuhan nak bui panjang sikit kat 90. 100 lebih tu jarang dah orang umur 100 lebih. Nak musim-musim Covid baru ni kat orang tua-tua ramai menah hak mati dah. Kena vaksin pula ada mati sebab vaksin lah, ada mati macam-macam sebab lah. Umur kita yang pertama, Allah Ta'ala suruh fikir tentang masa hak berlalu meninggalkan kita. Sebab apa kita kena mikir ni? Sebab summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebab Tuhan nak tanya berkenaan dengan nikmat masa. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fu'ada, sunnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati perutmu, gapo hak memikir. Tuhan nak tanya belaka sesa. Moga Tuhan tahu benda hak duk soksik-soksik lah jiwa kita ni. Tuhan tahu. Ada kakak sekalian, sebab tu Tuhan kata demi masa suruh kita fikir. Yang kedua, sebab apa Tuhan bersumpah dengan masa ni? Dan sebab apa? Sebab ayat yang kedua. Apa dia? Innal insana lafi khus. Sebab manusia ini berada dalam keadaan kerugian. Dalilnya tadi, dalilnya masa kegerak tak boleh nak undur semula. Masa muda tak boleh nak undur balik bila dia tua. Tak kita kan? Masa muda dulu, lah ni tua, nak undur klik masa muda tak boleh. Kita nak undur klik zaman budak-budak tak boleh. Sebab masa tu dia kehagi sama. Zaman kita muda dulu tak serupa dengan zaman lah ni. Zaman kita sakit tak serupa dengan zaman kita sihat dulu. Zaman kita kaya senang dulu, zaman nego tak serupa dengan nego zaman Covid. Zaman kita baru menikah dulu tak sama dengan zaman anak 4-5 orang. Lepas tu nak buat lagu mana Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita supaya kita terima segala apa keadaan yang Tuhan beri kepada kita ini dengan iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillah ni? Bukan setakat qalu, bukan setakat kata, tapi ambil makna inna lillah daripada Allah kita mari. Kena ingat gapo pun ya Allah Ta'ala uji, dia hanya mari daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dia akan balik semula berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda besar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala uji kita dengan ujian. Firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم aku uji manusia dan aku lanabluwannakum ay lanamtihannakum aku uji manusia khauful ju' wa naqsim al-amwal wal anfus was samarat nak keadaan ketakutan takut ni manusia tak boleh duduk kalau takut boleh duduk kalau takut tak boleh kita hiduplah keadaan ketakutan tak boleh duduk nak tubik rumah suruh takut, nak pergi situ suruh takut. Mungkin kita ramai musuh. Sebab tu kita takut. Takut orang buat nayu, kita takut gotu takut go. Orang tidak akan dapat hidup dengan tenang kalau hiduplah keadaan takut. Walaupun takut ke bini. Kamu nak tanya ni orang jatah lelaki ni, makcik. Boleh hidup kau kalau hiduplah keadaan takut ke bini? Balik. Bini kata, "Cik tengok telefon sikit." Oh, pasal ketar. Nak orang duduk menelpon kau orang bujang. Nah, kalau ke mana? Bini pun telefon kau kena, "Hello. Duk mana be?" Klik. Pasal takut lalu duduk dak. Takut ke bini, tak boleh duduk. Takut kerima, takut gapo pun takut ni satu masalah. Yang mana kita kena uruh takut ni kena jadi molek. Biar dia takut ke Tuhan. Nombor satu. Al-ju' lapar betul tak kira cara kalau lapar. Nak musyarat kau nak gapo kalau lapar ke tak musyarat lapar. Keputusan jadi gopoh rapah dia panggil. Tak tahu gapo. Kena kenyai bah musyarat. Neh. Lapar kau tak duduk dengan lapar. Ujian Allah Ta'ala tu lapar. Kurang harta. Banyak orang mati. Sikit makanan, buah-buahan. Semua tu ujian. Tapi gapo tu royak belakang. Allah Ta'ala kata, "Wa basyiris sabirin." Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Gapo makna tu? Maknanya segala ujian yang Allah Ta'ala bagi, masa kena uji, masa sakit, masa tak ada getah, masa muda, ujian ni orang sabar je boleh tepuh benda ni dengan baik. Alladzina idza asabathum musibah. Orang lagu mana? Itu mereka yang aku uji asabathum musibah. Dengan musibah. Apa makna musibah? Benda hak dia tak kena dengan hati dia. Qalu, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sahaja kata, tapi sifat dia tu dia balik kepada Allah Ta'ala. Dan dia ingat dia ni mari pada Allah. Kalau sakit pun ingat mari pada Allah. Kalau susah pun ingat mari pada Allah. Segala kehidupan dia ada ingatan bahawa dia tu mari pada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, sebab tu kalau manusia ni hidup dalam keadaan masa dia buat ruginya masa ni, dia tak ada apa satu hidup dia. Sebenarnya kita ni kalau kita guna masa kita dengan molek, kita tak cukup masa sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita uruh molek susun jadual kita, cukup tu habis. Sebab apa orang kata gitu? Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui, dia buat kita 24 jam sehari. Tak ada sebab untuk kita tak ada masa dengan dia. Maknanya begini, kalau akhirat esok Tuhan tanya, manusia apa mu tak jadi hamba aku? Oh, tak ada masa Tuhan. Lorak. Boleh dapat tawa lah jawab dia. Sebab ada orang yang Tuhan beri ke dia sehari 24 jam, di atas masa 24 jam tu
dia boleh masuk syurga. Contoh ada. Bukan tak ada contoh. Baik. Nak kata kita lorak, kerja banyak, projek banyak, nego laku, duit banyak. Lorak ustaz, tak ada. Mari apa tutah. Tai rajin mari sejik, mari tai tak rajin tak mari. Tai rajin jemaah, tai tak rajin tak sejemaah. Mari ngaji, tai rajin ngaji, mari tai malah rak pakai duduk dengan lagu tu. Atas alasan tak ada masa. Kita nak tanya, zaman Nabi ada Sayyidina Utsman, dia kaya lebih pada kita lagi, dia harta lebih banyak daripada kita lagi, tapi dia semaya tengah malam baca 15 juzuk semalam. 2 hari habis. Sahabat golek baca Quran paling tu 3 hari tamat. Kita duk bayar sahabat ni supaya tok pakai duk pondok. Bakak duduk makan ada beras, makan beras, ada kering, makan kering. Baru duk bui bayar pidiah gapo. Hei, sahabat tak lagu tu. Dah. Sahabat kerja. Sahabat berjihad. Sahabat tak malah dak, sahabat tak malah. Sahabat rajin. Nego besar-besar. Harta ada. Tapi duit nego harta ni dia tak buat sahabat tu jadi hamba syaitan, tapi jadi hamba Allah. Sebab apa manusia yang ada pada hari ini dengan duit yang dia ada, dengan nego yang dia ada, jadi lorak, tak jadi hamba Allah, sebaliknya jadi hamba syaitan. Sebab apa? Itu semua melibatkan masa kita, adik kakak. Allah, hamba rasalah buku masa sekarang ni penat kita nak jawab depan Tuhan. Penat. Sebutir ya Tuhan tanya kita, zaman muda mu buat gimana? Moga ada hadis benar ni. Tidak berganjuk seorang anak Adam itu di hadapan Allah, malaikat ditanya beberapa perkara. Di antaranya harta ni mu ambil mana, mu buat gimana? Di antaranya lagi zaman muda mu buat gapo? Allah. Kalau dia tanya zaman muda buat gapo, nak jawab apa ni? Zaman muda mula Tuhan, aku duk buat goni. Tapi zaman tua aku Tuhan, aku duk ngaji dah. Boleh kira? Kita takut daripada muda sampai ke tua duk setara tu. Tak ada duk berubah. Duk lagu tu. Lagu mana nak jawab depan Allah di hari akhirat? Kita nak jawab soalan depan Allah di hari akhirat esok. Lagu mana kita nak jawab kalau zaman muda tak ubah daripada muda sampai ke tua? Ngatak ngajinya tak ada. Sebenarnya kita kena buka fikiran kita ni, kena buka. Adik kakak dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala raya innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Sebab apa Tuhan raya gitu? Dan Allah Ta'ala kata insan, dia tak kata an-nas, tapi dia kata insan, benda lebih besar lagi. Semua manusia, tak kira kafir, tak kira Islam, rugi, berada dalam keadaan rugi. Maknanya manusia semua atas muka dunia ni memang terjun dalam rugi separuh je hak selamat. Hak selamat hak mana? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ni hak selamat. Kita nak hak ni malam ni. Kalau kita duk cerita bab rugi, go ni rugi, itu penyakit. Allah panggil penyakit. Ada kedak manusia hak tak rugi?
hak selamat daripada nyakit merugikan masa ni, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa ni. Patut royak manusia ni memang rugi. Ada ke orang selamat? Ada. Selamat iaitu ilal ladzina amanu, orang beriman. Baik, gapo dia makna beriman? Beriman maknanya orang tu percaya ke Tuhan sungguh-sungguh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang kata Tuhan Allah kemudian istiqamah di atas gapo dia kata dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Atas poin inilah zaman hari ni orang cuba untuk ajak manusia mensyirikkan Allah Ta'ala. Oh benar zaman dunia adik kakak zikir belab joget ni zaman dunia. Sini ada kedok, Malaysia ada. Kita apa pening nak joget ke nak berzikir? Cuma yang molek kalau nak berdecok, kita tengah padai. Nah, kalau nak berzikir, kita buat cara berzikir. Jangan duk capur dua-dua tu, boleh berdecok, boleh berzikir, boleh berdecok, boleh berzikir. Ada di Malaysia. Ada pula orang-orang agama yang pakai agama, pakai jubah, pakai serban. Serban dia ni hebat pada kita lagi. Jubah dia ni hebat pada kita lagi. Baca dalil supaya kita juga, baca Quran supaya kita juga. Tapi ajak orang pergi doa di kubur, ajak orang pergi puja kubur, ajak orang pergi ambil berkat kubur. Hari ni makin mana puak ni ustaz? Dia ada alih radio lah. Ada alih radio. Sehari dua ni. Ada seorang ustaz tu kata, dia kata ulama-ulama zaman dulu tu, kalau dia musyarah apa dia tak jumpa cari jalan masalah, dia selok tabir kubur Nabi, pas tanya Nabi cara lagu mana nak selesai masalah. Pak Nabi tu cokoh tubik secara yaqazah, Nabi tu lu selesai masalah ulama-ulama ni. Orang yang tak tahu dengar tu kat gitu. Oh ya Allah, bisa. Acuk beri sikit kepala otak ni, acuk mikir lah. Ambo kecek dalam live ni. Dan ambo bertanggungjawab di atas apa ambo kecek. Kalau begitulah agama, nescaya Islam ni tidak akan berlaku khilaf dan tidak akan berlaku empat mazhab. Dahlah ke tak? Sebab Nabi tu lepas besar. Kalau ulama nak tanya Nabi, hadis ni sahih ke tak sahih? Pasal elok tabir kubur Nabi, pas tanya Nabi. Pas Nabi kecek dengan dia, royak hadis ni betul, ambil daripada aku sungguh. Kalau itulah nilai ilmu adik kakak, tak ada guna ilmu sanak, tak ada guna ilmu rijal, tak ada guna ilmu usul hadis. Ambil kita ilmu-ilmu hadis ni tahu belaka dan sungai. Apa? Senang-senang ulama tak tahu sahih, kita tanya Nabi. Tak tahu sahih, kita tanya Nabi. Apa dia ajar kamu? Ni. Orang lagu ni orang yang memandulkan otak, orang panggil. Otak kita ni tu hewan semula jadi. Dia ada orang yang banyak, dia boleh mikir banyak perkara. Kita kena asah je otak kita biar jadi cerdik. Sebab tu Tuhan bagi kelebihan masing-masing. Ada orang Tuhan bagi kelebihan wa alat-alat macam-macam. Ni negeri adik kakak, negeri Thailand. Salah satu kelebihan Tuhan bagi negeri adik kakak ni bab pertanian. Nah, durian buah musim sama. Kena setahun 2 kali. Bahawa pauh besar pada pak kita lagi. Kalau sayur segar pada pak kita lagi. Bab pertanian ni tak boleh lawan dah. Negara Thai merupakan orang yang buat pertanian nombor 1. Berah.
Ambo royak tu ambo tak makan beras Malaysia. Beras Malaysia ada juga, sedap juga. Tapi kita tak makan. Kita makan beras Thai. Ataupun beras basmati yang mari Pakistan, makan. Apa? Mau tak tahu bahasa selera lagu tu. Batu mari alik ni kita makan nasi banyak. Malah ni jamu gapo tak tahu ni. Kalau jamu kambing pukul 11 sudah. Kalau jamu ikan pukul 9 habis. Baik. Sanggup dia kata gitu. Semata-mata nak royak bahawa ilmu hak dia bawa, hadis hak dia baca tu tak payah tanya sanad, tak payah tanya dalil. Mana boleh gitu? Tak boleh. Kerana ilmu ni ada disiplin dia. Orang yang nak kecek berkenaan dengan agama, dia kena kecek dalil. Dia gini mudah ya. Bomo hospital. Sebab apa dia bagi obat kita gini, nyakit demo ni sakit pening, ada belakang ni pening deh, dia kata kita test darah dulu, terus naik, darah tinggi ni, dia ambil darah kita, dia masuk lab, dia masuk makmal, dia mari tengok kolesterol banyak ni, lemak banyak ni, gula banyak ni, dia pun duduk kat, dia pun beri obat hak sesuai dengan nyakit demo. Sebab apa? Sebab dia bomo. Pocik sakit sini semua malam-malam. Ya. Kalau malam-malam kejut tu kat berasa kering tekak. Ya. Ni tanda kecil manis ni, kata. Kalau bangun-bangun malam, serah kering tekak nak minum air. Tu tanda orang kecil manis, kata. Sebab apa dia boleh royak kecil manis darah tinggi tu? Sebab dia ngaji. Dalil kepada kecil manis ni, tubuh letih semua. Dalil kepada kecil manis ni, iaitu tengah-tengah malam bangun dah agak tekak. Dalil pada darah tinggi ni, iaitu kalau malam, kalau pening duk atas kepala ni. Dalil pada darah tinggi ni, darah hidung ke apa, dia tahu tu dalil. Baru dia beri obat. Agama ni nak royak gini kena ada dalil. Apatah lagi apabila seorang tu cerita perkara yang berkaitan dengan al-ghaibiyat. Apa makna al-ghaibiyat? Perkara yang berkaitan dengan benda kita tak nampak. Allahu Akbar. Perkara berkaitan dengan benda kita tak nampak ni lah manusia biasa ditipu oleh iblis, ditipu oleh syaitan. Sebab ni kita pergi rumah tok guru, tok ayah ke siapa-siapa, saing pesan, saing kata mu jangan tengok mata dia tu. Mu tengok mata dia kat, dia tahu belaka dalam otak ni. Padahal la ya'lamul ghaiba illa Allah. Tak ada orang tahu benda gaib kecuali Allah. So ayat lagi, innahu alimun bidzatis sudur. Aku tahu benda hak duduk dalam dadamu. Siapa dia? Aku ni, Allah. Lepas tu ayat lagi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Walaqad, demi sesungguhnya aku buat manusia ni, aku tahu benda hidup bisik dalam hati. Tu ayat dia tahu pula. Tiba-tiba kita kata orang ni tahu. Mana orang tu dia pinjam sifat Tuhan. Mana berimeh tu tak ada. Bila hidup tak ada amanu, tidak berimeh, termasuklah orang rugi tak ada. Sebab demi masa sesungguhnya manusia tu rugi. Kecuali orang berimeh. Beriman ni pula beriman dengan lidah, mulut, hati, perbuatan. Sebab tu Tuhan kata amanu, beriman, wa amilus salihat, dan juga amal hak soleh. Amal hak soleh ni amal apa? Amal hak ikut kehendak agama. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Amal itu tidak dikira amal yang soleh apabila amal itu tidak turut Nabi. Faham kan ni?
Amal itu tidak dikira amal yang soleh apabila amal itu tidak turut Nabi. Kat Nabi mari ajar belakang kita. Masuk Jambe, Nabi ajar tubik Jambe, Nabi ajar nak naik kenderaan, Nabi ajar turun kenderaan, Nabi ajar nak masuk rumah, nak tubik rumah, nak menikah, nak bini, beranak. Start daripada menikah, belum pada menikah lagi. Kena buat gapo, patu menikah, kena buat gapo, boleh anak, kena buat gapo. Mati kita mati pula, anak boleh buat gapo pula kita. Tanggungjawab kita sebagai pok Nabi Raya. Tanggungjawab anak kepada pok Nabi Raya. Tanggungjawab kita sebagai ibu Nabi Raya. Tanggungjawab kita sebagai pemimpin Nabi Raya. Tanggungjawab kita sebagai seorang yang duduk dalam masyarakat pun Nabi Raya. Boleh faham ni? Tak ada, Nabi tak ada tinggal main royak pada kita, ada. Allahu Akbar. Kabar kawan ni royak dia jumpa dengan Nabi, Nabi ajar dia sore, tak ajar orang lain. Mabuk ketung sungguh. Mabuk tahu gapo kecil. Nabi ajar dia sore, zikir gapo? Zikir ni hu. Nak hambak lembu kau nak berzikir. Tanya orang zikir lagu tu, mu nak hambak lembu kau nak berzikir? Bismillah. Kalau nak berzikir, awak cakap berzikir. Kita tanya dia, zikir demo ni ambil di mana ya? Oh, Nabi ajar kau tok guru kawai sore ya, mimpi. Bapa Nabi tak ajar ke sahabat lain? Sahabat lain tak boleh ke amal leh demo ni? Oh, dia kata tak boleh. Rahsia besar kata. Oh, manusia ni kek. Bila hamba kata gini lah, contohlah deh. Hamba kata pak cik, malam ni hamba nak sebut rahsia susah. Oh, pak cik pun hak tunduk tu cerah mata, bunyi rahsia. Hak nyanda tu rahsia gapai. Pandai berkecek lagu tu. Nak sebut satu amal rahsia kalau amal hak ni gak, oh kaya. Kalau amal hak ni gak, oi jadi gagah. Kalau amal hak ni gak, oh tubuh jadi comel. Amal hak ni gak, rezeki masuk. Rahsia. Dia panggil ilmu rahsia. Kebanyakan amalan ini mai daripada tarekat. Tariqah dipanggil. Zikir. Sebab tu kita cabar. Orang tarekat hak amal zikir banyak-banyak ni. Hak dia kata Nabi sapa kepada sahabat ni, sapa kepada sahabat. Tarekat hak ambo ni sapa kepada sahabat ni. Tarekat hak ambo ni sapa kepada sahabat Abu Bakar, Umar. Belum pada sapa Umar dengan Abu Bakar tu, dia sapa dulu. Kita tanya molek. Belum daripada Umar Abu Bakar tu sapa pada siapa dulu? Sapa kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dia orang jugu. Dia orang molek. Tapi hadis yang diambil daripada Hasan Basri, dia panggil mursal Hasan Basri, tidak diterima oleh ulama hadis. Waktu ngaji panjang sikit tu, waktu kalau nak tu kena pergi rumah tu, bawa ayam golek, pulut kuning, telur. Atau kita ajarlah tu. Sebab apa ulama hadis menolak mursal, hadis mursal daripada Hasan Basri? Sebab apa? Dan kebanyakan tarekat-tarekat hak ada ni, hak ngatik derah, hak ngatik pasal berjoget, hak hiling kepala ni, mari kat mana? Mari kat Hasan al-Basri. Dia akan berhenti di Hasan al-Basri. Dia akan naik pergi ke Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali tak ada gapo pun. Sayyidina Ali royak dah, sahabat tanya dah dia, okey? Tabi'in tanya dah ke Ali ada gapo-gapo rahsia ke? Hak Nabi ajar kamu, dia kata tak ada. Tak ada rahsia. Ni boleh kata rahsia benda ni. Tak boleh hajar ke demo. Bak demo rendah lagi, kena ajar ke orang tinggi sikit. Macam mari keramat lah tu. Batu kita cabar orang daripada tarekat aliran mana pun, wak mari sanak demo. Ada ke tak nama Hasan al-Basri?
Apa kita berani sabar? Sebabnya kita tahu memang sumber itu mari pada Hasan al-Basri. Dia panggil mursal Hasan Basri yang ditolak oleh ulama hadis. Dia ni juru, hamba ulas sekali lagi. Dia ni bukan orang jahat, dia orang baik, dia orang juru. Tapi ulama tak bakal dia. Benda tu hak patut kita tengok. Dia tak kira boleh zikir kak. Amal. Boleh zikir kak amal. Sabit puak kita ni. Kalau ustaz duk mai royak zikir tu zikir ni tanpa royak sepatah pun ni adalah hadis Bukhari, dia kata. Tak ada. Mati setakat Bukhari tak apa dah, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmizi pun tak apa dah. Kita rasa lega dah. Ni dak tok gurang royak. Tok gurang mau ambil mana? Mimpi. Penat. Dan kalau mimpi, gapo beza mimpi tok guru dengan mimpi pak cik? Muka sama-sama mimpi tu kak. Esok pak cik ini mimpi belaka ni. Mimpi orang jebem, jangguk gapo dalam mimpi, mari ajar zikir gini satu katakan. Oh kita pakai amah tu, pak Nabi duk ajar tu, Nabi ajar pun tak apalah, muka hok ni mimpi hok salah gini. Gitu kah? Jadi tak nilai hak Nabi ajar, tak ada nilai tu. Nabi ajar lepas maya astagfirullah kan ni. Esok mari dalam mimpi dia ngaku dia Nabi Muhammad. Dia kata ustaz, Nabi saya tak boleh berupa. Betul Nabi saya tak boleh berupa. Tapi hak dia mau tengok tu rupa Nabi ke? Hak dia mau tengok tu rupa Nabi ke? Dia mau tak pernah kelih muka Nabi dah kita kan. Ambo tak boleh kelih, dia mau pun tak pernah kelih. Pak, hak ngaku janggut putih gapo ngaku Nabi tu, dia Nabi ke? Tak. Cuba kita fikir benda tu. Mari duk ajar. Oh lepas maya tak payah istighfar lah. Lepas maya baca gol lain, lepas maya baca benda lain. Tak sah istighfar. Kita nak buat hak Nabi ajar, nak ambil hak ni, bermakna kita tidak amilus salihat. Nak suruh faham tu ya. Nak suruh faham amanu, jangan syirik. Wa amilus salihat, amal kena ikut Nabi. Beriman mengikut akidah para sahabat, beramal mengikut apa yang Nabi royak dan apa sahabat suruh. Selesai masalah. Kita tidak termasuk dalam golongan yang rugi di atas muka dunia. Dia akan dirahmati oleh Allah. Sebab tu apabila kita berada di akhir zaman, kita berada di akhir zaman orang panggil. Sebab apa kita berada di akhir zaman? Akhir zaman ni maknanya di hujung usia. Nabi kata akhir zaman ni ada agama ni, keadaan manusia ni taqita'al laili muslim. Ibarat kita berjalan dalam kegelapan yang gelap gelita. Kita jalan dalam keadaan gelap, tak nampak apa sekar. Fitnah tu begitu banyak. Wa yusbihu mu'minan, orang alik pagi beriman, wa yumsi kafiran, alik pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya qalil. Mereka jual agama mereka dengan keuntungan dunia yang sedikit. Zaman bila tu? Zaman kita. Pagi juru, petang kafir pagi, malam Allahu Akbar. Bapa yang kaluk gitu mo, kerana dia boleh jual agama dan keuntungan dunia yang sedikit. Gapo makna Nabi raya? Jual agama tu kerana cari dunia. Kerana nak dunia, sanggup gada agama. Hari ni orang nak kepada pengaruh. Kecek mengaruk pun tak apalah, asrama penyokong. Tak gitu kan? Kecek lah barang karuk, koha banyak karuk, koha ramai orang kelih. Lah ni. Supaya kita duk mengajar ni tak ramai kelih. Ya ada satu orang duk buat lah ni kan, malam-malam demo buat live dalam FB demo ni, demo cari hatu malam-malam. Ada kedok sini tak tahu dah. Cari hatu.
Oh Malaysia ramai, tak ada kerja lah. Hatu tak kena kau tidurnya cari ke dia. Dia pergi bangun lama-lama, bangun buruk-buruk, dia pergi. Dia panggil cari hatu. Lepas tu dia buat live, dia suluh. Tu dia kata, tu. Nitah dah. Dia panggil, hai khadam jin. Dia panggil, dia seru jin, syirik tu. Dia seru nampak ada. Tu dia kata, cari hatu. Nak suruh nampak hatu. Tu tak apalah hak dia tu, jahil. Mula-mula tu hawi hidayah ke dia. Hak kelih tu. Ambo malam biasa, bukan nak kelih sangat. Kita duk mak tengok FB, Facebook kita nak tidur tu tengok, kita duk nulis tengok. Ada live pukul berapa? Pukul 1 Malaysia. Hak jom view ni, hak tengok ni, Allah, 2,000 orang lebih. Ada lagi pukul 1 Malaysia tu orang tak tidur lagi 2,000 lebih duk tengok dia cari hatu. Padahal hak cari tu sepupu dengan hatu. Hak kelih tu lebih kurang berlaku, hatu berlaku pada tu. Ni makna dunia akhir zaman. Kita tidak dituntut untuk cari hatu lagu tu. Islam tak ajar lagu tu. Seru pula nama khadam ni tu syirik. Benda hak boleh bawa manusia kepada syirik. Sebab jin ni bagai tak nampak. Kalau nampak sekalipun, dia tidak menyerupai sebagaimana rupa asal dia. Dan kita tak payah cara ke dia sebab hebat kita daripada dia. Sebab apa dia buat gitu tu? Buat live tengah-tengah malam orang kelih. Sebab makin ramai orang kelih, makin banyak pitih yang dia dapat daripada Facebook. Ini yang Nabi kata, sanggup dia jual agama dia, keuntungan dunia yang sedikit. Kalau dia jadi orang alim, dia jadi baba, dia jadi tok guru, dia tak berani nak kata benda benar. Dia tak berani nak royak pada masyarakat, hak ni tak boleh, hak ni Nabi tak buat, kita pakat buat hak ni. Tak. Dia sanggup tukar daripada Nabi nak gini kepada kehendak masyarakat. Dia mengaji agama kehendak Nabi-nya gini. Tapi oleh kerana dia duduk gini, dia tak pasal ikut orang ramai. Hak kehendak dia ni, hak benda orang ramai nak, hak berlawan dengan Nabi. Dia jual ilmu hak dia mengaji bertahun-tahun. Kerana bi'aradid dunia qalil, kerana nak dunia yang sedikit. Ni hak Nabi sebut pada kita semua dia kata. Allah, tambah-tambah kita zaman ni dah ni. Dan kita nak kawal benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda yang haram depan mata kita. Ini musibah kepada ummah ini. Musibah. Sebab tu orang agama dia kena betul masyarakat. Dia kena betul, dia kena turun dalam masyarakat. Dia kena turun. Kalau kita duk main ngajar masjid lagu ni molek dah. Tapi kita kena ada orang, kita kena ada puak kita 4-5 orang pergi duk buat kedai kopi, bagai-bagai agama. Kalau puak-puak syabab kat ketua syabab kau siapa kau pergi duk saing, jangan duk pakai jubah lagu ni, dia ada orang muda-muda tak masuk. Dia tengok kita pakai jubah tu lari dah. Pakai baju gini ni, baju tok gapo ni, oh lari bercodak apa dia. Uslub dakwah ataupun cara dakwah makin akhir zaman makin mencabar. Makin mencabar. Sebab dalam ni segala cikgu ada. Segala nyakit ada dalam ni. Kita nak sekat tak boleh. Langit terbuka. Kita lawak lagu mana nak hadap benda ni? Kita hadap dengan guna hak ni juga, tapi untuk kebaikan. Kita boleh buat. Sebab umat Islam ni umat hak bijak. Umat Islam ni umat hak bertamadun dia panggil. Umat Islam ni tu hebui kepada dia, bijak. Tak usah duk katalah orang kafir bijak ke gapo ke hak bukan Islam. Dia tak bijak, dia bijak setakat dunia.
Orang yang bijak sebenar, iaitu boleh sampai ke surga, itu baru bijak. Boleh sampai akhirat. Baik. Tak cukup dengan alladzina amanu kita sorang wa amilus solihat, tu pun untuk kita sorang. Wa tawasau bil haqqi. Dia pesan di atas perkara benar. Baik. Apa makna benar? Benar ni maknanya serupa perkara yang terjadi, serupa dengan apa yang dikata, itu benar. Contohnya gini, orang kata tak biasa kelih Ustaz Khairul tu bersama, tak biasa kelih. Kalau mu nak kelih, mari dia ngajar kampung aku, mari besar dia kata. Kalau kursi kecil-kecil tu tak teluh, ya Allah dia kata mu ni. Kalau pintu sejik tu kalau rendah-rendah kan, melagak kepala dia. Orang kau jing mu ni, hidup kecek dengan saya dia. Saya kata mu mari, tak biasa kelih, turun kereta naik tangga tu. Aduh, jolok sungguh kelih selipar tu boleh buat perahu dia. Saya 13 tak gitu kan dia. Naik tu lepas besar sungguh. Lah ni aku dah sikit kecil dah, turun banyak kilo dah, muka sakit. Makna gapo nak ayat? Maknanya gapo hak sahai royak tu serupa dengan hak kita kelih. Tu makna benar. Tu makna benar. Mudah-mudah kita terjemahnya benar, iaitu gapo hak dikata serupa dengan gapo hak berlaku, itu benar. Kalau betul, dia tak panggil al-haqqu, dia panggil sawab. Sebagaimana Nabi sebutlah hadis, Nabi kata man ijtihada, siapa-siapa hak berijtihad, betul ijtihad dia dapat 2 pahala. Nabi guna perkataan sawab. Boleh faham ke tak ni? Betul dengan benar lain. Benar tak ada dah hak paling benar melainkan hak ni. Kalau betul, mungkin demo betul dengan dalil demo, mungkin kawai betul dengan dalil kawai. Sebab tu bab betul ni kita sebut dalam masalah khilaf. Oleh kerana tu, orang yang balah dalam masalah khilaf tak selesai, orang tak cerdik. Tak cerdik balah masalah khilaf ni, tak cerdik. Contoh, kita balah masalah kunut, khilaf. Kita balah masalah akad takbir, nak bos sini ke, nak bos perut ke, ataupun tak mau bos langsung, khilaf. Tu khilaf kena faham tu, ne? Masalah pula hari ni, masalah orang hari ni, dia ambil benda bid'ah, benda hak Nabi tak buat sebagai khilaf. Hak ni masalah besar. Tak boleh ubah. Benda Nabi tak buat, dia pergi ambil dalil kok sekali, dia mari tepek dengan benda hak dia nak buat tu. Sedangkan cara ambil dalil tu tak kena. Pada kata hak ni ada dalil juga, padahal ambil dalil tu tak kena dah. Contohlah orang hak zikir bila menari ni, illallah la ilaha dok main gitu ni, joget. Kita kata apa zikir gitu mo? Sahabat tak ada pun zikir lagu tu. Dia kata ada dalil Quran, dia kata alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan, orang yang berzikir pada Allah diri duduk, tu dalil tu nak royak orang yang ingat ke Tuhan semua, bukan nak royak orang yang nak zikir dengan cara-cara tertentu. Maknanya dalil ada, demo ambil salah dalil, sebab tu demo kita tepek dengan benda hak demo buat. Hak tu orang panggil bid'ah, hak tu bukan khilaf. Nak beza tu. Khilaf sama ada dalil, mungkin sama kuat. Khilaf berlaku dalam bab makanan di antara Syafi'i dengan Maliki dan Hanafi. Banyak. Khilaf berlaku bab muamalah, bab akad jual beli.
Mazhab Syafi'i wajib akad jual beli. Saya jual, saya beli. Lagu mana kalau kita beli dalam Shopee ni, gapo ni tak ada akad jual beli. Kau dia ada situ tulis saya jual, saya beli, tak ada. Pakai bayar degok, barang pun siapa. Mana akad jual belinya? Ikut mazhab Syafi'i, tak boleh. Tapi kita telah ikut mazhab Hanafi. Bayar deposit. Tahu tak bayar deposit ni? Orang nak pergi potong baju. Dia minta deposit 2,000 baht. Mazhab lain tak boleh deposit ni. Mazhab Ahmad boleh. Deposit ni boleh. Kalau tak boleh bayar deposit, nyayuh lah. Contoh hamba pergi potong baju. Hamba tak pergi ambil. Siapa nak pakai baju hamba pun selimut. Cekak tu ke jahit nak jual. Dia nak jual mana? Baju bersabah gini ni dia kata. Boleh beli buat selimut. Rugilah dia. Dia boleh ambil kadar keuntungan modal dia. Benda ni tidak dibahas dalam mazhab Syafi'i. Itu khilaf. Sampai kita balah bab khilaf ni tak selesai. Bab khilaf dia kena gini, dia kena demo, buat hak cari demo, kawai. Tanya kawai jadi tu email, kawai nak baca bismillah degah. Boleh, kawai ikut. Tanya kawai jadi tu email, kawai nak bismillah slow, tak apa. Sebab khilaf. So lagi khilaf ni kita tengok orang tu lagu mana. Kalau orang ni faham belaka, faham bismillah ke belaka, kita bismillah ke. Kalau orang ni faham bismillah degah apa, kita bismillah degah. Muka khilaf juga. Oh lallahu yaku. Sebab tu benar ni dia tak pergi dah, dia tetap benar. Kalau betul ni, betul dia boleh pergi lagi. Ni benar, berpesan kepada benar. Oleh kerana berpesan kepada benar ni perlu kepada jiwa hak gagah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan berpesan dalam keadaan sabar. Kerana kita pesan ke orang supaya jadi hamba Allah, bukan hamba syaitan. Kita pesan ke orang supaya jadi baik. Kita ajak kepada amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita perlu kepada bercakap benar, dan kita perlu berdiri di atas sabar yang kuat. Lagu mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membina sabar dia? Allahu akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina kesabaran dia dengan dia mendekatkan diri dia, hubungan dia dengan Allah Taala. Itu cara Nabi bina sabar. Semakin kuat Nabi kena ujian, semakin rapat Nabi dengan Allah. Allah Taala campurkan istiqamah dalam jiwa Nabi. Allah Taala campurkan segala benda yang ada dalam jiwa Nabi di benda kebaikan untuk Nabi bawa Islam sampailah kepada kita hari ini. Akhir sekali adik kakak, marilah kita lihat diri kita, ada ke tak 4 sifat tadi? Ladina amanu 1, wa amilus salihat 2, wa tawasau bil haqqi 2, 3, wa tawasau bis sabri 4 perkara. Kalau tak ada 4 perkara dalam jiwa kita, nescaya kita termasuk dalam fi khusr, rugi selama-lama. Apa guna kita hidup 60 tahun tapi lah keadaan rugi? Supaya orang nego 60 tahun, orang nego 20 tahun tapi tidak mendapat keuntungan, mustahil dia akan teruskan perniagaan dia. Mustahil. Dia nego seminggu tak untung tu pun dia mikir dah nak nego ke lain. Dulu seminggu pergi 2 minggu, dulu pergi sebulan, dulu 6 bulan, habis ke modal. Dia kira rasa ruginya nego ni, baik nego ni. Sebab rugi. Adakah manusia tak sera rugi dengan dia tidak amanu, dengan dia tidak amilus salihat, dengan dia tidak tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr? Dia tak rasa rugi dengan dia tak ada 4 perkara ni hidup atas muka dunia. Manusia tak ada puasa 4 perkara ni duduk dalam diri dia, tak rasa 4 perkara dalam diri dia, ataupun tak ada 4 perkara dalam diri dia, sebenarnya dia buta mata hati dia.
Dia tak kenal siapa diri dia, dan dia tak kenal siapa tuan dia. Kita hormat pada seseorang sebab kita kenal dia. Kita kecek dengan orang kita kenal, beza dengan kita kecek dengan orang yang kita tak kenal. Dalam kedak soalannya, kita kenal kedak Allah Ta'ala. Dengan kata lain, kita beriman dengan ulaika humul mu'minuna haqqa. Adakah kita ni mu'minuna haqqa ataupun tidak dengan Allah Ta'ala? Ia lebih teruk lagi takut kita ni duk rasa mukmin, rasa lah sekali munafiqin. Na'udzubillahi min zalik. Sepanjang kita hidup, Tuhan umur kita lama, tapi Tuhan umur ke Nabi kita 63 tahun. Daripada umur 40 tahun sampai ke umur 63, 23 tahun, menjadikan diri Nabi itu seorang Nabi dan seorang hamba Allah Ta'ala. Adakah tu hewi kepada kita lebih pada 63 tahun? Kita tak boleh nak ikut gapo hak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Para sahabat, ada yang mati di usia yang muda. Ada Abdullah ibn Ruwahah, mati di usia yang muda. Nabi tak aja sebut nama dia dalam peperangan, tapi satu peperangan itu Nabi sebut nama dia. Nabi sebut. Nabi kata kalau bendera ini jatuh daripada tangan kawan ini disambut oleh Abdullah ibn Ruwahah, dia teriak dia. Sahabat tanya, mu teriak takut ke? Dia kata tak takut, sebab aku terharu hati ni, rasa sedih, rasa syukur doa, bukan sedih, syukur doa sebab Nabi sebut nama aku. Dia berangkatlah kepada peperangan, pergi nak perang. Siapa di medan perang? Sahabat pakat makan belakang, dia duduk nengung sorang. Sahabat kata, mari makan Abdullah, kita penuh ke perut kita ni. Sebelum pada kita perang ni, kita makan sikit, bukan penuh perut dak, kita makan sikit dulu. Wa'alah ni, nak perang ni. Dia kata, aku nak puasa. Nak puasa. Sahabat kata, puasa gapo tak kita cakap? Aku nak puasa dengan atas muka dunia sebab nak buka dengan bidadari di surga. Jawapan dia, puasa atas muka dunia nak buka dengan bidadari di surga. Mati dia dalam peperangan itu, dia berbuka dengan bidadari di surga. Abdullah ibn Ruwahah, walaupun muda tapi matilah keadaan begitu mulia. Ya Rabbi, kita dah minta panjang umur sama buat kita. Minta panjang umur, nak panjang setara mana tak tahu. Nak panjang siapa anak-anak teruk. Tak si pera. Bapa banyak mulut dah lalu, nyanyuk ke diri dah nak pera bapa. Siapa gitu? Kita doalah supaya umur kita ni Tuhan biar mati kita rehat. Umur Tuhan bui ni 40 ke 50 kau nak mati bila-bila tak apa. Biar jadi rehat. Simak-simak dirahmati oleh Allah. Sebab tu bila manusia ni diuji, kerana dia tidak bersama dengan Allah Ta'ala dalam ujian, dia berat. Dia akan rasa serabut yang amat bila Tuhan uji dia tidak bersama dengan Allah. Hamba Tuhan pengalaman sakit dalam usia yang muda. Kalau fikir mati belakang. Muda pun mati, tua pun mati. Kita nak supaya dalam umur Tuhan kita ni biar manfaat besar. Kita mati ni manfaat besar. Oh, kalau ikut bomo hospital tu gak, go tu tak boleh, go ni tak boleh, nak kecek derah-derah mana kuat boleh pakai tu boleh kecek derah pula tu. Nak takut jadi lelah lah apa lah, cuma nak tidur je hamba kena pakai go tu oksigen tu dia panggil. Nak tidur kat kena pakai baru boleh tidur. Tapi bila kita mikir sekali, bukan nak kata hamba ni molek baik, tak ada. Orang tak cerita mana hadir sendiri kalau mengajar ni, cuma nak kongsi adik kakak. Mana sakit-sakit depan hamba ni, jangan duk fikir bahawa sakit kita matilah kita. Mati tentu mati, tak sakit pun mati. Nak lari tak boleh. Mati nak lari tak boleh.
Nak lagi mana mati? Tak lagi. Nabi kekasih Allah. Tak kita kan? Nabi kekasih siapa? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun kekasih Allah, mati. Patut-patut tak mati, mua kasih benar. Nah, dah mati. Sebab masa kematian itu benda yang manusia kena lalu. Hidup atas muka dunia ni kita nak gapo sangat? Acuk kita nak gapo sangat? Allah Rabbi. Cuba fikir. Nak tanah apa bereka-reka? Nak emas apa pernah guni? Nabi boleh minta belaka? Kita duduk atas muka dunia ni minta cukup sudah. Cukup makan, cukup getah untuk hidup tu ya. Rumah ada 4 bilik cukup. Bilik kau cukup. Apa tak cukup lagi rumah besar ni? Nak duduk 4-5 beranak, tambah lagi besar, tambah lagi besar lagi. Nak gitu, nak duduk lagi kayak gitu. Sedangkan kita mati, rumah kita besar ni ya. Lebar mana? Sangat lebar ni. Kalau hamba besar sikit. Rumah sebenar ni. Dalam pula ada dalam pula 7 kaki pula dalam. Ada lebar, ada panjang pula. Setakat tu je duduk ni. Okeylah mayat kita besar ni nak kali kubur semasjid ni. Oh, daripada Cina mapuh ni. Nah, setakat tu lah hidupnya. Balik situ lah nak bakar comel-comel. Mahal-mahal apa tinggal habis rezeki. Tinggal habis rezeki. Kita tak fikir ya kita nak jalan lama lagi lepas pada mati tu kita jalan lama lagi nak berjumpa dengan Allah tu. Siapa bila kita nak berjumpa dengan Allah? Siapa? Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana ma ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mana kita nak jumpa dengan Allah pula, nak duduk dalam kubur lama mana? Siapa tiupan sangkala yang kedua tu bangun belaka menghadap Allah Ta'ala. Masa tu gitulah hidup kita. Manusia tak rasa bahawa dia hidup dalam penjara, dalam guk. Tak rasa. Dia rasa hidup dalam istana. Amo nasihat diri amo dah kakak sendiri. Kita kena rasa kehidupan ini bukan selama-lamanya dan dunia ini bukan milik kita. Ni hidup atas muka dunia ni kena ada rasa sayang ke Nabi. Dengan cara ikut sunnah Nabi. Allah puak-puak hak karuk-karuk kat sel tu pun dia sayang ke Nabi puak dia. Sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam puak dia. Tapi dia sayang ke Nabi, dia tak ikut ajaran Nabi ke lagu mana. Nabi royak kepada dia begini-begini, tak tahu kau ajaran Nabi. Kita royak sayang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ngaji barasako Nabi tinggal ni. Adik kakak, redha ataupun tidak Allah kepada kita kalau kita mati dalam keadaan satu surah pun tak ada kita ingat lepas kita. Redha ataupun tidak Allah kepada kita kalau kita mati tak ada satu hadis pun melekat di kepala kita. Redha ataupun tidak Allah kepada kita kalau kita mati kita tak tahu syariat dia. Redha ataupun tidak Allah kepada kita kalau kita mati dalam keadaan mulut kita tak boleh baca Quran walaupun kita boleh kecek macam-macam benda. Allah tak redha ke kita agak-agak? Redha ataupun tidak umat ini mati dalam keadaan tak kenal Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karim. Berat soal jawab. Sebab dalam kubur kita akan ditanya, apa pandangan kamu pasal orang ni? Tidak adalah hadis. Orang ni tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nak jawab ke apa? Adab kita dengan Nabi ni tak boleh kita buat lebih pada Nabi. Sah kalau lagu tu Allah Ta'ala marah nak kita kecek tinggi pada suara Nabi zaman sahabat dulu. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا لكم بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا الذين آمنوا هؤلاء beriman لا ترفعوا أصواتكم jangan kamu akak suaramu lebih pada suara Nabi, jangan kamu kecek derah dengan Nabi supaya jerekah, jangan. Sebab muat lagu tu tak ada adab dengan Nabi kamu. Kerana dibimbangi antah bata a'malukum, amalan kamu jadi rebih pahal sini pahal dak rebih tu gapo. Kalau pasir duk gitu tu kita kuih dia rebih ke bawah. Amalan kita ni jadi rebih kalau kita ni jenis lebih pada Nabi. Oh, demo sedap duk royak benda hak Nabi tak pernah ajar. Demo tak rasa kau amalkan demo tu lebih. Demo duk buat barang-barang Nabi tak ada duk royak. Demo rasa kedak bahawa amalan demo tu lebih hakih habis licin. Hak tu akak suara lebih pada Nabi pun lebih habis amalan. Hakih habis. Apatah lagi orang yang tidak amal hak tidak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena ada saya ke Nabi, kena ada rasa saya ke Nabi. Tak boleh hidup kita lah keadaan tak saya ke Nabi kita, sebab Nabi kita banyak perkara tinggal pada kita adik kakak. Oleh kerana tu Amba minta maaf banyaklah terkasar bahasa dan sebagainya pada malam ini. Cuma kita pesan sama-sama kita supaya kita tadabbur sungguh-sungguh surah ni wal asri ni. Dan insya-Allah kalau dipanggil lagi kita ambil ayat-ayat pendek-pendek untuk kita tadabbur, untuk kita ambil ilmu. Tak ada masa dah kita nak wawa, tak ada masa dah kita nak orang panggil hidup mikir lagu mana. Sebab dunia ini semakin lama semakin tua, dan kita pula semakin lama semakin banyak penyakit Tuhan bagi. Kita bukan ala pesgar pun kita ni, kita ala penyakit. Kita kena terima saat ya Allah Ta'ala bangkitkan kita esok di hari akhirat. Adakah bersama dengan Nabi kita ataupun tidak? Hal tu kita bimbing. Belum akhirnya mau nak baca satu qasidah dia panggil yang mana berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan qasidah ni tak ada unsur-unsur syirik ke apa, tak ada lah. Nah, kita bakal dengar sebagai halwa telinga kita insya-Allah. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إن المنى زاد العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده وبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تسوء بنا أصدقاؤنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، لا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.